soalannya, apa pandangan Puan dengan bos yang memberi penilaian KPI kepada kroni dia? Staf yang sepatutnya bekerja prestasi tinggi dapat markah rendah, hingga menyebabkan mereka hilang semangat untuk bekerja dengan cemerlang. Jadi kita minta pandangan Encik Hafiz sebenarnya perkara ni. Ini soalan reality ni. Bagaimana kenapa bos bagi KPI Okey. Dia saya rasa perkara ni memang terjadi lah kan. Memang terjadi dalam reality ni, perkara biasa lah pada saya. Cuma tadi juga berbalik pada yang puan apa yang cakap culture dekat Europe, dekat Malaysia ni. Benda ni memang terjadi ya. Okey, kalau nak katakan kes-kes macam ni, ada yang kata diinaya, terinaya ya. Benda ni memang berlaku. Cuma saya pun pernah mengalami, saya pernah mengalami. Pada saya ya, that's why sesi hari ni, apa yang saya cakap hari ni berbalik kepada kecemerlangan individu ya. You kena percaya pada kecemerlangan individu tu. Kalau secara individu ya, kita tuan-tuan dan puan-puan ni bagus, insya-Allah katakan terjadi. Saya pernah kena, saya faham, saya pernah melalui ya, tapi saya buat tak kisah je. Saya percaya pada keyakinan saya. Saya cakap kat kawan saya, aku rasa aku lagi bagus, aku boleh buat kerja lagi bagus daripada orang lain. Tapi kenapa performance aku tak bagus? Tak apalah, saya cakap. Dia nak buat aku, biarkan. Saya kata. Kita di bawah susah nak lawan bos ya. Cuma apa yang kita make sure kan, katakanlah terjadi kita dinilai secara tidak adil, KPI secara tidak adil. Tak boleh buat apa. Dah susah nak dibetulkan kadang-kadang. Kalau boleh betulkan, kita berbincang secara baik, bukan bergaduh, jangan bergaduh, berbincang secara baik. Normally kalau KPI, kalau organisasi yang besar ni, dia punya KPI tu dia ada macam two ways communication ya. Jadi katakan bos kata you tak perform kat sini. You boleh buktikan. Cuma sebagai kita ni, kita kena bijak lah. Contoh, you ada record. Okay, you ada record dalam bentuk email. Sebab tu, benda-benda ni sebenarnya termasuk kepada satu lagi cara lah. Maksudnya, cara bekerja. Kita kena bekerja ni, kena cekap, kena smart, kena pandai. Kita kalau kerja rajin je dulu, saya kerja rajin. Masa kerja awal-awal, saya kerja rajin je. Tapi saya tak bijak, ya, saya tak smart. Saya tak tunjuk bila saya hantar. Saya buat kerja cepat, saya hantar awal. Lepas tu saya relax. Jadi bos bukan puji saya, kerja hantar awal. Hantar kerja awal. Lepas tu dia komen saya, kenapa saya suka relax-relax? Saya cakap, dah saya bagi tempoh seminggu, saya siap 4 hari, hari kelima saya relax lah, dah tak ada benda nak buat. Jadi dia marah, kenapa saya hari kelima tu saya relax. Dia tak puji pun kenapa saya hantar cepat. You nampak tak? Dia punya perbezaan dia. Lepas tu, kenalah juga. Cuma pada saya tak apalah. Macam dia dah bos kata saya macam tu, tapi saya tahu saya buat kerja pantas. Saya buat kerja cepat. Saya kekalkan momentum saya. Jadi macam tadi isu yang tadi tu, kalau boleh masa perbincangan tu tunjuk. Okey, mungkin bos ni tak dapat maklumat yang tepat. Macam sekarang ni lagi senang. Dulu ni kita jarang guna email apa semua. Sekarang ni ada, buktikan. Macam katakan bila dah buat kerja, hantar. You siap. Contoh saya bagi contoh. Kalau hantar email, ambil extra effort. You tahu kita email ni pukul 12 malam dah bertukar jadi esok. You hantarlah email pukul 11.45 malam pun tak apa pada your boss. Besok tu you boleh jumpa bos pagi. Bos, saya dah hantar semalam. Semalam tu 11.45 tapi tetap semalam kan. Itu salah satu contoh dia. Untuk you macam mana kita nak manage the situation. Hantar email. Katakan you dah buat kerja macam sekarang. You dah email, you dah buat. You can WhatsApp dekat you punya bos. You WhatsApp kat you punya bos. Okay, bos, saya dah hantar, saya dah buat kerja. Okay, yang you suruh saya dah buat, sila check. Jadi dia tak ada isu. Jadi kalau katakan you dapat bos yang very particular, yang susah nak manage,
nak bergaduh tak guna. Dia tetap kita punya bos. Jadi kena update dia orang, kena rajin update sampai dia realise, oh, dia dah buat kerja. Jadi katakan ada isu bila come to on paper, dia nak bagi satu penilaian yang tak adil, kita kata. Kenapa tak adil? Dia kata you tak perform. Katakan kita, kalau buat sale, senang lah. Dia, kalau tak ada sale tu memang nampak lah. Tapi kalau you boleh tunjuk you punya lead, macam mana you nak market, susah zaman sekarang ni. Projek government pun tak ada. Macam mana nak dapat projek government? Contoh-contoh macam tu. Jadi itu you cuba manage, tunjukkan bukti yang kita dah buat kerja, you dah buat kerja. Tapi kena smart lah. Jangan dah buat senyap. Bila bos tak tahu, salah kita. Saya pernah berlaku macam tu. Jadi bila kita kerja, dah siap email, bagi tahu through WhatsApp, through email, notified macam mana. Kita kena gembar-gemborkan sikit lah kita punya kerja yang dah siap tu, biar orang tahu kita dah buat. Bukanlah kata nak membodek ni lain. Orang yang membodek ni, dia kerja tak buat, tapi dia duk cerita dia buat. Itu tak boleh, jangan. Saya tak suka. Saya kalau orang nak bodek saya susah. Saya tengok end result dia, apa yang you buat. You tak buat, saya buat. Saya jenis macam tu. Jadi berbalik pada tadi, cuba bincang, tunjukkan apa yang dah buat. Tapi worst come to worst, kalau tak jalan juga, you don't worry. Yang penting diri sendiri itu bagus. Sebagai individu, tuan-tuan dan perempuan tu sendiri memang bagus. Jadi katakanlah you tak perform di sini, dikatakan tidak perform. Jadi dihantar ke department lain, nanti you boleh perform di situ, baru orang sedar. Mungkin tak sedar tahun ni, tahun depan orang sedar, oh dia ni sebenarnya bagus. Dulu tak tahu kenapa dia tak perform di department ni. Tapi kalau kita secara individu tu tak ada kecemerlangan diri, kita sendiri tak perform, hantar ke 10 department pun tetap prestasi kita tak bagus. Jadi apa kita nak kata? Jadi nanti tak ada alasan dah. Jadi orang pun kata, alah dia ni dah try dah, kita dah cuba dah ke 10 department sampai semua bos pun tak nak dia. Jangan jadi macam tu. Kalau betul terinaya satu kali, okey, terinaya satu kali. Lepas tu kita ke department lain, kita berjaya. Ataupun paling teruk kita pindah ke organisasi lain, kita berjaya. Kita tunjuk kepada bos lama kita, okey, terima kasih bos, kalau pasal bukan you yang pressure saya dulu, saya tak move to new organisation. Now because of you, I'm at higher level, I'm successful at different place. Kadang-kadang ada sebab dia, kenapa kita nak lebih berjaya. Jangan kita nampak positif, tapi berbalik pada topik kita hari ini, paling penting macam mana pun terinaya ke diinaya ke, kita sendiri tu kena betul. Kita sendiri tu ada kita punya kekuatan diri kita. Dicampak ke mana pun kita insya-Allah boleh hidup lah. Okeylah, itulah jawapan saya pada soalan yang tadi tu. Itu semua tu the reality dalam pekerjaan. Tapi berbalik kepada topik kita hari ini, kita sendiri itu yang perlu cemerlang dulu.